segmen kisah seram. Brother Fai bercerita, korang dengar dengan teliti dan kalau boleh pejamkan mata. Pejamkan mata. Tak payah tengok muka Brother Fai. Tak payah tengok muka Brother Fai. Korang pejamkan mata, bukan tidur. Tahu? Kalau tidur rugi. Pejamkan mata dan bayangkan apa yang Brother Fai cerita ni, situasi dia macam mana, kan? Bila korang pejamkan mata, korang akan lebih faham apa yang Brother Fai akan sampaikan, ya. Baiklah. Kisah yang pertama ni datangnya daripada Larry Raphael. Larry Raphael ada dalam ni, ya. Dia di dalam akaun Facebook dia bernama Harry Jazz. Larry Raphael ni berasal daripada Sabah, dan Brother Fai selalu kongsikan kisah-kisah beliau ni, ya. Kongsikan kisah-kisah beliau ni di dalam channel cerita seram lah. So untuk kisah Larry Raphael ni, Brother Fai akan bercerita menggunakan dialek Sabah, dialek Sabah, agar cerita yang dikongsikan ni nampak lebih hidup lah, ya. Okay, right. Kisah yang pertama ini datangnya daripada Larry Raphael. Kisah yang bertajuk Nyawa di Atas Bala. Sudah sebulan atuk tua kami nazak berat, tapi belum ada tanda-tanda yang dia akan menghembuskan nafas terakhirnya. Usia datuk sudah mencecah 115 tahun. Sudah agak tua dan hospital pada zaman dahulu amatlah sukar didatangi. Perkampungan atuk tua kami terletak di tepi sungai di tengah hutan rimba yang permai. Untuk ke pekan berhampiran pun mengambil masa sejauh 28 km itu pun dengan menaiki perahu. Kena naik perahu tu memang jauh di pendalaman lah. Atuk tua saya lahir di era sebelum Perang Dunia Pertama. Dia adalah orang asli yang tidak pernah menukar arus dirinya dengan kemodenan. Dia adalah headhunter, seorang pengait kepala. Pada zaman mudanya, dia adalah antara pemuda yang dipercayakan oleh ketua suku sebagai salah satu pendekar untuk melindungi rumah panjang kampung siaitu. Nampaknya belum ada tanda-tanda yang atuk kamu pergi walaupun sudah agak nazak. Sang nenek mengeluh. Dia mengeluh lebih kurang macam ni lah. Nampaknya belum ada tanda-tanda yang atuk kamu mau pergi walaupun sudah agak nazak. Jadi tak apalah, Nek. Nanti kita minta tolong orang pandai untuk tengok-tengokkan kenapa atuk belum bersedia untuk pergi. Pesan ibu kami dengan satu. Atuk tua kami adalah moyang kami. Kami panggil atuk tua untuk menghormati status dia dan darjat dia sebagai orang tua adat dari pendekar rumah panjang. Setelah telegram sampai di Kalimantan, salah seorang leluhur moyang kami datang untuk melawat sepupunya yang sakit tenat kerana usia. Leluhur kami ini tinggal di perbatasan sempadan bersama anak cucu cicitnya yang lain. Moyang leluhur ini merupakan pawang adat atau bomoh terhormat kerana mahir dalam pengubatan mistik dan herba alam semula jadi. Moyang leluhur amat bersedih hati melihat keadaan sepupunya. Aki tua kami sudah kurus kering. Badannya seperti tengkorak yang disaluti kulit kering. Dia tidak lalu makan.
Dia cuma diberikan air minuman melalui straw dan dimasukkan secara terus ke lidahnya. Kesian ya, sebab dah terlampau tua kan. Ada amalan purba suku kami dahulu. Jika seseorang itu nazak tetapi sukar meninggal dunia, maka dipotong buluh-buluh menegak ke udara. Tinggi buluh itu adalah lebih kurang 12 meter. Buluh-buluh itu cuma dipacakkan dan tidak ditanam. Di atas buluh itu diletakkan tikar dan kemudian atuk tua saya dibaringkan. Di bawah buluh tadi, tali-tali diikat dan dipegang oleh semua anak muda untuk ditarik secara serentak. Maka tikar itu akan jatuh terhempas dan boleh membuatkan atuk tua saya meninggal dengan cara yang terhormat dan mulia. Moyang leluhur kami mengatakan yang dalam badan atuk kami telah tinggal saka yang dipeliharanya semasa hidup, dan saka itulah yang sebenarnya hidup. Dia enggan meninggalkan tubuh badan atuk tua kami, melainkan jika salah seorang anak atau cucu sanggup menerimanya. Tetapi tidak ada yang sanggup menerimanya. Semua anak dan cucu menolak untuk menerima saka itu. Maka terpaksalah dibuat amalan adat mati lompat, ya. Setelah tali disentak secara serentak, tikar jatuh dan bunyi tulang seperti patah jelas terdengar di tubuh aki tua kami. Bunyinya amat kuat sekali dan jelas terdengar prak prak prak. Begitulah. Ritual adat mati hormat paksa ini sudah lama diberhentikan. Setelah suku kaum kami memeluk agama anutan pilihan masing-masing, ritual ini lenyap kira-kira 70 tahun yang lepas. Sebaik saja merdeka. Pada zaman dahulu, jika seseorang yang lanjut usia sukar meninggal dengan cara natural, maka beberapa kaedah meninggal paksa dibuat. Ada sesetengahnya diletakkan pada atas kayu balak yang tinggi sebelum pokok itu ditebang. Ada banyak kaedah sebenarnya. Paling popular, menjatuhkan dari atas tiang buluh yang tinggi. Kesiannya si Aki, dia nak meninggal, susah mau meninggal, sebab mungkin ada perjanjian daripada dahulu kala. Ni bukan orang sebarangan, ya, orang yang berilmu. Jadi bila dia menggunakan cara begini, si Aki ni akan lebih kesakitan lah, ya. Sehingga kan dia terpaksa dia menjerit kesakitan. Sakit. Sakit. Lebih kurang lah macam itulah kan. Menurut nenek tua kami, atuk tua kami semasa hayatnya amat suka pergi ke kawasan air terjun tidak jauh daripada perkampungan ini. Mungkinkah di kawasan itu tersimpan rahsia kesaktian dia yang diikat pada sebatang kayu balak? Moyang leluhur kami memutuskan untuk berkonsultasi dengan makhluk gaib bagi mendapatkan petunjuk di mana tabung nyawa, iaitu buluh, yang diikat pada puncak kayu balak itu berada. Makhluk gaib itu memberikan petunjuk yang benda itu diikat pada sebatang kayu yang hidup, namun tidak dimiliki daun. Pokok kayu balak itu kelihatan mati, namun hakikatnya masih lagi hidup. Kesaktian yang fatal telah menyebabkan pokok itu hilang suburnya. Setelah berhari-hari mencari keberadaan pokok balak itu, akhirnya pokok balak itu ditemui. Memang benar, dalam rimbunan hutan pokok belantara cuma ada sebatang saja. Pokok balak yang tinggi dan kering. Daunnya tidak ada. Habis semuanya berguguran ke tanah. Pokok balak itu kemudiannya dipanjat. Pada hujung pangkal pokok itu ditemui sebakul alat-alat ritual yang penuh dengan barang-barang pemujaan dan rambut. Terdapat buluh yang diukir dan berisi air hitam pekat.
atuk tua kami telah melakukan ritual di mana nyawanya diikat di puncak pokok. Ritual ini bertujuan agar selamanya hidup dia akan terpelihara daripada penyakit dan kecederaan yang membawa maut. Moyang tua kami mengarahkan agar benda itu dijatuhkan dari atas pokok. Serentak itu berlaku letupan kecil ketika benda itu terhempas di atas tanah. Benda-benda itu pecah terburai dan puncak ketinggian pokok balak. Setelah rombongan mencari pulang ke rumah panjang, dikabarkan kepada mereka yang atuk tua kami telah menghembuskan nafasnya yang terakhir dengan tenang sejam yang lalu. Pada zaman dahulu, para pendekar mengikat semangat mereka pada benda-benda tertentu agar mereka sentiasa hidup dan sihat dan sukar mati dan berusia panjang. Bagi pendekar yang terlupa kerana faktor usia yang lanjut, kisahnya akan menjadi seperti atuk tua kami, terus hidup walaupun fiziknya tidak lagi berdaya. Daripada Larry Raphael, based on true story. Sekian, terima kasih. Baik saudara, selesai untuk kisah yang pertama ni. Okey, korang faham tak apa yang Brother Fai cerita ni? Okey, ini adalah orang kata satu adat daripada di Sabah lah, kaum, kalau tak silap brother, kaum dusun ya. Betul tak Erijas? Kaum dusun kan, kaum Dayak ataupun kaum dusun lah, begitulah. Jadi macam mana pun apa yang Brother Fai ceritakan ni, kita sama-sama menghormati adat resam bagi semua kaum lah ya. Setiap kaum ada kepercayaan dia masing-masing lah. Okey, jadi inilah kisah daripada Larry Raphael. Kisah yang kedua ni datangnya daripada R.S. Suzy. Kisah ni memang hot ya. Memang hot. Apabila Brother Fai buka aja Facebook, cerita ni ramai betul orang suka ya. Ramai betul orang suka, ramai betul yang like, ramai betul yang follow lah cerita ni. Kisah yang bertajuk Ayam Golek Tanjung Agas. Okey, sama-sama kita menghayati kisah daripada R.S. Suzy ni ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua. Tanjung Agas, akak pasti ramai. Akak ni bukan Brother Fai, akak ni Kak R.S. Suzy lah ya. Akak pasti ramai yang kenal dengan tempat ni, terutama sekali yang asal daripada Muar. Ya, Brother Fai pun keluarga asal daripada Muar ya. Atau Muar Johor. Akak dan suami juga berasal dari Muar, jodoh ketentuan Allah SWT. Baiklah, akak ingin mengongsi sebuah kisah seram yang berlaku pada awal tahun 1990-an dulu. Masa tu akak baru pandai berlari kot masa ni. Okey. Ianya berlaku kepada seorang peniaga ayam golek berdekatan dengan jambatan Tanjung Agas. Akak mengenalinya dengan nama Pak Mus, atau nama komersialnya Mus Ayam Golek. Dan inilah kisah pengalaman Pak Mus. Okey, kita mulakan dengan dialog. Mustafa, saya minta maaf kerana terpaksa mengambil keputusan drastik ini. Saya terpaksa berhentikan awak kerja dan ini gaji awak bulan ini serta sedikit duit pampasan yang diberi oleh pihak syarikat. Syarikat ada terkesan dengan ekonomi yang merosot dan kami ingin mengurangkan tenaga kerja supaya kami boleh membayar pekerja dan lain-lain tanpa tunggakan.
Saya harap awak tidak kecil hati dan faham keadaan syarikat. Mus hanya mengangguk tanda faham. Tapi jauh dalam hati Mus sebab dan kepalanya memikirkan bagaimana harus dia menjana pendapatan agar boleh memberi nafkah isteri dan 3 orang anaknya nanti. Ketika dalam perjalanan pulang ke rumah, Mus melalui warung yang berada di kaki jalan dan terlintas satu idea untuk membuka sebuah gerai menjual ayam golek. Jadi, duit pampasan yang Mus perolehi dibuatnya modal untuk memulakan perniagaan ayam golek. Mus Ayam Golek. Banting dipasang jelas untuk pengguna jalan besar yang lalu dapat membacanya, dan apa yang pasti, aroma panggang ayam golek bermain di deria hidup. Brother Fighter baulah ayam yang golek ni. Hei, kau jangan main-main. Sesiapa saja melalui kawasan itu, gerai beroperasi dari jam 5 petang hingga 12 tengah malam, dan pelanggan yang datang membeli ayam golek Pak Mus bukan hanya dari Muar saja, malah sejauh Kelantan pun ada yang menyinggah. Tengoklah rezeki orang kan. Kita bukan boleh jangka, betul tak? Pada musim cuti sekolah maupun cuti perayaan, gerai Mus Ayam Golek akan diserbu pelanggan, dan Mus memang tak menang tangan dibuatnya. Mujulah adik Mus yang kebetulan cuti sekolah akan turut membantu Mus dan isterinya agar meringankan sedikit tugas mereka berdua yang ribut melayan kerenah pelanggan. Lain pula dibandingkan hari-hari biasa. Sambutan dari pelanggan agak kurang sedikit lah, sama ada yang membeli maupun yang membuat tempahan. Begitulah hidup seorang peniaga kecil jalanan. Ada pasang dan surutnya. Mus pernah juga ada pengalaman kisah seram yang dia sendiri hadapi. Masa tu, menurut Mus, dia merasakan seluruh anggota badannya terasa lemah longlai, tidak bermaya. Dan inilah ceritanya. Pukul 11:30 malam. Hari tu, hari Selasa. Macam biasalah, sambutan dari pelanggan membeli ayam golek tidak begitu ramai. Mus mengambil keputusan untuk tutup kedai walaupun dia mempunyai baki 3 ekor ayam lagi. Jalan menjadi sunyi waktu itu. Tidak banyak kenderaan yang lalu, dan kadang-kadang tidak ada pun kenderaan lalu tengah-tengah malam. Apatah lagi hendak nampak kelibat orang lalu. Memang tidak ada melainkan remaja-remaja kampung yang menunggang motosikal tanpa hala tujuan. Tanjung Agas tidak semeriah kini. Sekarang Tanjung Agas memang dah happening lah, ya. Suasana menjadi sunyi apabila senja kala. Angin sejuk menyapa Mus yang sedang sibuk mengemas. Kenapa sejuk semacam angin ni? Nak hujan ke? Mus mengomel sendirian. Tiba-tiba, sayup kedengaran suara perempuan, manja dan lembut, membelai jiwa, bertanyakan kepada Mus, "Bang, dah tutup ke? Ayam ada lagi tak bang? Saya nak beli." Mus mendongak dan terpegun apabila berdirinya seorang wanita berbaju kurung putih. Kelihatan muda, ayu, berambut melebihi paras bahu dengan sekuntum bunga kemboja diselit di telinga kanannya dan berwajah sangat menawan. Wanita itu tersenyum. Senyum sinis yang menakutkan. Ayam? Ada dik. Ada baki lagi 3 ekor. Adik nak ke? Mus menjawab tergagap-gagap. Dek terpegun dengan keayuan wanita itu. Kalau Brother Fai pun terpegun.
Kalau begitu, kalau begitu, bungkus semuanya. Saya beli. Okey. Boleh, Dek. Sekejap ya. Abang panggang balik kasih panas. Nasib baik adik cepat. Kalau tak, abang dah padam dengan air bara api ni. Mus pun memanggang ketiga-tiga ayam yang separuh masak tadi. Siap dah. Dek, nak potong ke? Atau... Wanita itu terus menyampuk sambil menghulur sekeping duit not RM100 pada Mus. Tak payah bang. Tak payah potong. Saya nak makan di sini bang. Ya. Ni baki duitnya, Dek. Tak payah bang. Simpan bakinya. Wanita itu terus merampas bungkusan yang mengandungi 3 ekor ayam golek dan pusing membelakangi Mus. Bunyi ratahan pelahap seperti seekor binatang buas yang lapar. Mus terkejut dan rasa sangat pelik. Wanita itu meratah ayam golek yang masih panas berasap dan tidak dipotong. Apa yang jadi semakin aneh. Tulang belulang ayam golek dimakan wanita itu berselerakan di sekitar kakinya. Bersih dan licin tulang-tulang tersebut. Dek, jemput duduk, Dek. Kau diam. Aku lapar. Aku nak ayam lagi. Kasih aku ayam lagi. Wanita tadi pun berpusing ke arah Mus dan meminta ayam lagi dengan suaranya yang garau. Wajah yang tadinya ala-ala wanita Melayu terakhir berubah menjadi hodoh. Bersopak seperti kulit mukanya disiat-siat dan dibakar. Matanya terjojol keluar dari soket matanya dan di mulutnya ada 2 taring yang panjang dan sangat tajam. Aku lapar. Aku nak ayam lagi. Mus rebah lalu pengsan tidak sedarkan diri. Dah pukul 1.40 pagi. Ni bahagian isteri Mus pula ya. Dah pukul 1.40 pagi ni. Abang Mus tak balik lagi. Singgah ngopi kat warung ke dia ni? Tak pernah pula dia lewat macam ni. Aduh, manalah Abang Mus ni? Isteri Mus, Zaleha, merungut. Naluri Zaleha merasakan ada sesuatu yang tidak kena. Hatinya mula rasa gelisah. Zaleha pun meminta tolong jirannya untuk menemaninya ke gerai Mus. Zaleha dan 2 orang jirannya pun bergerak menuju ke gerai Mus ayam golek, di mana pastinya Mus berada lah. Setibanya mereka di tapak gerai Mus, alangkah terkejutnya mereka bertiga setelah menemui Mus dalam keadaan terlentang dan pengsan tidak sedarkan diri. Astaghfirullahalazim! Abang Mus! Bang! Bangun bang! Kenapa ni? Apa yang jadi ni? Ya Allah! Kena samun ke bang? Bang, bangun bang! Ni Leha ni! Kedua orang jiran Mus memeriksa seluruh gerai Mus tadi. Tak ada tanda-tanda disamun sebab wang jualan tadi masih ada. Apa yang menghairankan adalah dalam kotak berisi wang jualan tadi ada selai daun kering yang lebar saiznya. Tak pastilah daun apa. Dengan bantuan kedua orang jirannya, Mus dipapah masuk ke dalam kereta. Mus kelihatan tidak bermaya. Siapa tolong. Lemah longlai dan keadaannya seperti berada dalam syok. Syok tu terkejutlah. Setelah mengemas gerai, mereka pun beredar pulang ke rumah. Mus mengalami demam panas dan dia kerap meracau-racau tidak tentu arah.
dan histeria. Tolong, 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 jangan ganggu aku. Tolong, tolong, jangan ganggu aku. Perniagaan ayam goleknya tidak dapat beroperasi selama hampir seminggu lebih kerana keadaan prestasi kesihatan Mus yang masih tidak stabil. Keputusan membawa Mus ke pusat rawatan Islam adalah tepat sekali. Selepas beberapa sesi rawatan daripada salah seorang ustaz, akhirnya Mus pulih dan keadaannya menjadi sedia kala. Barulah Mus menceritakan apa yang berlaku kepadanya malam itu. Zaleha mengucap panjang sambil tangannya mengurut dadanya. Astaghfirullahalazim, ya Allah bang. Semenjak kejadian itu, Zaleha tidak membenarkan suaminya mengendalikan gerainya berseorangan. Zaleha mencadangkan Mus untuk mengupah satu pekerja menolong Mus di gerai. Akhirnya, Mus pun mengambil seorang pekerja lelaki untuk membantunya sekaligus menemaninya sehingga gerainya tutup pada tengah malam. Gerai Mus Ayam Golek, Tanjung Agas, Muar, Johor. Mungkin ada pembaca pernah dengar atau membeli ayam golek dari gerai Pak Mus. Wallahu alam. Sekian. Terima kasih. Halo, korang masih ada lagi ke ni? Aduh. Okeylah, inilah cerita yang kedua daripada RS Suzy Brother Fai pilih cerita ni sebab cerita ni, apa yang Brother Fai tengok memang agak hot lah cerita ni. Memang betul-betul hot cerita ni. So Brother Fai kongsilah di sini. Dan insyaAllah rakaman ni akan masuk juga ke dalam channel cerita seram. Cerita seram. Dan Brother Fai dan PN akan buat apa ni lah, masukkan background lagu-lagu seram lah. RS Suzy, thank you Brother Fai. Okay, sama-sama Kak Suzy. Awak punya penulisan memang best lah. Kisah yang hidup lah kisah ni. Okay.